terdapat para asatizah dan ustaz-ustaz kita, yang mana apabila sampai kepada mereka khabar tentang adanya hamba-hamba Allah yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, mereka menjadikan mimpi pengalaman kaum mukmin dan kaum muslimin ini sebagai bahan sindiran dan gurauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih kepada anda semua yang terus menonton dan menyokong channel Jejak Alam Misteri bersama dengan saya Ustaz Habib Ali. InsyaAllah pada konten kali ini saya nak mengajak anda untuk menghayati mimpi yang amat indah. Mimpi seorang budak yang ketika itu dia berusia 5 tahun. Budak ini adalah budak yang berbeza daripada video saya sebelum ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya saya nak berkongsi dengan Ustaz kisah mimpi anak saya. Okey, silakan. Pada 2 tahun lepas, iaitu tahun 2020, anak saya bermimpi melihat bumi dalam keadaan gelap. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada cahaya bulan, tidak ada cahaya bintang. Bahkan di kiri kanan, di depan belakang, banyak orang berlari di sana sini. Selain itu, berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat, bergegar, bergoncang, meruntuhkan binaan-binaan di sekitar anak saya. Anak saya memberitahu kami sekeluarga lari masuk ke dalam sebuah gua. Dan anak saya beritahu ketika di dalam gua tersebut, saya, yakni bapa budak ini, telah memecahkan semua telefon-telefon bimbit. Kata saya, duduk diam-diam, jangan kita gunakan handphone kerana orang dapat mengesan kita dengan handphone tersebut. Oh, maknanya anaknya ini bermimpi huru tuan-tuan. Okey, mimpi yang kedua Ustaz lebih aneh Ustaz. Okey, apa yang aneh tu? Mimpi ini berlaku ketika umur anak saya berusia 5 tahun. Saya ingat lagi pada malam tersebut adalah malam Isra' dan Mi'raj. Di dalam mimpi tersebut, anak saya mengatakan dia berada di dalam sebuah masjid dan anak saya berada betul-betul di hadapan mimbar masjid, dan pada waktu itu di atas mimbar tersebut ada seseorang yang sedang menyampaikan khutbah kepada kami semua. Menurut anak saya, orang yang berada di mimbar tersebut adalah baginda Nabi SAW. Subhanallah. Jadi saya bertanya dengan anak saya, bagaimanakah rupanya baginda Nabi SAW di dalam mimpinya? Kata anak saya, wajah baginda SAW memang bercahaya seumpama bulan penuh. Rasulullah berpakaian berjubah putih, berambut lurus separas bahu, dan anak saya dapat bau haruman yang tidak pernah dibau selama dia hidup. Tersangatlah wangi. Selesai saja Rasulullah memberikan khutbah, Rasulullah telah datang kepada anak saya, lalu membawa anak saya bersamanya bertawaf. Semasa bertawaf tersebut, tiba-tiba Rasulullah berhenti di makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah memberitahu kepada anak saya, inilah insan, yang ini merujuk kepada Nabi Ibrahim, adalah insan yang amat dikasihi Allah. Untuk maklumat tuan-tuan, gelaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, yakni kekasih Allah. Kemudian datang 2 orang lelaki memberi salam kepada Rasulullah, lalu saling berpelukan antara mereka. Lalu anak saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah 2 orang lelaki ini? Jawab Nabi SAW, ini adalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Anak saya melihat Nabi Musa berjubah merah gelap dan nampak benang pada jubahnya itu jelas dan tebal ataupun kasar. Subhanallah. Selesai mengerjakan tawaf, Rasulullah dan anak saya dibawa ke satu tempat yang di mana tertulis dekat situ perkataan Pasar Muhammad. Di sana anak saya diketemukan lagi dengan sosok-sosok yang istimewa dan mulia. Anak saya dipertemukan dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang di mana Nabi Ismail telah menghadiahkan kepada anak saya di dalam mimpinya itu biskut, yang di mana biskut tersebut tertera perkataan Allah Muhammad. Dan indahnya Ustaz, anak saya bersama Rasulullah dan Nabi Ismail alaihissalam menikmati biskut tersebut bersama-sama. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad.
Menurut cerita anak saya Ustaz, selesai saja anak kami dan Rasulullah dan Nabi Ismail menikmati biskut, Rasulullah membawa anak saya ke sebuah masjid yang di mana masjid tersebut berwarna putih keseluruhannya, seolah-olah terpancar cahaya daripada dinding-dindingnya. Ketika anak saya dan Rasulullah tiba di depan masjid tersebut, kami disambut oleh Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS telah memimpin ramai lagi orang di dalam masjid tersebut. Kelihatan seperti orang-orang alim berjubah, seperti orang-orang yang bertablik, seperti alim ulama yang turut solat di dalam masjid tersebut yang diimamkan oleh Nabi Isa AS. Selepas saja mereka semua menunaikan solat, tiba-tiba pintu masjid digegarkan daripada luar. Nabi Isa AS telah pergi ke arah pintu masjid tersebut lalu untuk membukanya. Sebab saja pintu masjid terbuka, terpampanglah di hadapan anak saya Dajjal laknatullah alaih, yang di mana Dajjal ini di belakangnya ada ramai sekali manusia-manusia yang berpakaian ala-ala tentera. Bukan saja manusia Ustaz, malahan ada seperti makhluk-makhluk yang aneh yang bergentayangan, mungkin jin ataupun para syaitan. Bahkan lebih aneh lagi, di belakang Dajjal tersebut ada pokok-pokok seperti manusia. Banyak sekali pokok-pokok tersebut di belakang Dajjal, seperti pokok di pulau Socotra. Dan sekonyong-konyong anak saya melihat Ustaz, Dajjal tersebut melarikan diri bersama dengan tentera dia. Tamat mimpi anak saya Ustaz. Subhanallah. Selepas mimpi tersebut, anak saya 2 hari demam, terlantar. Dan setiap jam 2 pagi anak saya bangunkan saya. Abah, bangun abah, tutup lampu. Saya nampak lampu ni abah. Saya cakap pada anak saya tak buka lampu pun, kita tidur dalam keadaan gelap ni. Kata anak saya ada 2 lampu suluh yang seperti menyuluh. Ustaz, anak saya ni tak macam budak-budak lain. Kalau budak-budak lain pergi main di padang permainan, bermain permainan game dan sebagainya, tapi anak saya Ustaz suka buka ceramah-ceramah agama. Tuan Guru Zainal Asri, seperti Tuan Guru Syekh Abu Zaki. Dan pendek kata Ustaz, anak saya tertarik dengan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan akhir zaman. Sebenarnya Ustaz, berlaku perkara yang pelik. Saya dah cuba rakam mimpi anak saya. Saya suruh anak saya cerita dan saya rakam. Malangnya Ustaz, kali pertama saja saya rakam, telefon saya masuk dalam kolam ikan Ustaz. Kali kedua saya rakam, telefon saya masuk di dalam kolam, di dalam bilik air Ustaz. Tuan-tuan, sebenarnya saya speechless. Saya bukanlah orang yang layak nak menghakimi budak ini, sejauh mana kebenaran dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Cumanya tuan-tuan, saya teringatkan beberapa hadis Nabi SAW. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya sesiapa yang melihatku di dalam mimpi, dia telah melihatku, karena sesungguhnya syaitan tidak akan dapat menjelma sepertiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku ketika jaga, dan syaitan tidak akan dapat menyerupai diriku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam mensyarahkan hadis ini, Al-Imam Abu Al-Abbas Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Muhfim Lima Ashkala bin Talqish Kitab Muslim, katanya, maka harus melihat Nabi SAW di dalam mimpi menurut seperti mana sifat baginda Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya ketika masih hidup. Faedahnya atau fadilatnya bermimpi Nabi SAW menghilangkan kerinduan kepada baginda Rasul SAW. Boleh jadi disebabkan rasa kasih yang begitu mendalam kepada Nabi SAW. Malah Al-Qurtubi telah menceritakan pengalamannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ihsan dan nikmatnya kepadaku dan menyampaikan aku untuk menunaikan haji di Baitullah dan berziarah kubur Nabi SAW dan masjid baginda Nabi SAW, yakni Masjid Nabawi. Maka aku telah melihat baginda Nabi SAW demi Allah secara yakhazah, yakni secara sadar, sama seperti mana rupa baginda yang pernah aku lihat menerusi mimpi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rasulullah,
Ya Allah, kalau boleh kami pun nak mimpi, Ya Allah, bertemu dengan baginda Nabi SAW. Kami pun nak jumpa Nabi secara sedar. Tapi adakah kami layak, Ya Allah, seperti budak ini, seperti Imam Al-Qurtubi ini, tuan-tuan. Kata Al-Qurtubi lagi, aku melihat sifat Rasulullah dalam jaga tersebut, sifatnya sama seperti aku lihat di dalam mimpi, tidak bertambah dan tidak berkurang. Secara jelas, kalau kita nak menilai Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama hadis yang besar, seorang ulama Islam yang besar, berani bersumpah dengan nama Allah bahawa dia melihat Rasulullah SAW secara sedar, yang mana sebelumnya Al-Qurtubi telah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Bahkan tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah sendiri pun pernah bertemu secara sedar dengan nabi-nabi yang lebih dulu wafat ketika Isra dan Mi'raj. Bahkan bersolat jemaah sekali dengan nabi-nabi terdahulu yang telah wafat. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah, namun malangnya di akhir zaman ini terdapat para asatizah dan ustaz-ustaz kita yang mana apabila sampai kepada mereka khabar tentang adanya hamba-hamba Allah yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, mereka menjadikan mimpi pengalaman kaum mukmin dan kaum muslimin ini sebagai bahan sindiran dan gurauan. Tidakkah perkara ini aneh, tuan-tuan? Hadis yang menyebut tentang mimpi bertemu Nabi itu benar adanya, tapi bagaimana kita nak mengesahkan bahawa mimpi kita itu adalah Nabi SAW? Tuan-tuan dan perempuan, mereka cuba nak memberi keraguan kepada umat Islam, sedangkan di dalam hadis Nabi SAW tidak dinyatakan secara khusus. Kalaulah Rasulullah berfikir seperti ini, tentu Rasulullah akan bersabda bahawasanya mimpi yang benar bertemu aku itu adalah mimpi umat aku yang pernah hidup pada zaman aku. Takkan Rasulullah nak berkata kepada kita, yang mana hadis ini digunakan sampai ke akhir zaman, kata-kata itu hanyalah kepada umat yang hidup ketika Rasulullah SAW masih hidup, tuan-tuan. Justru saya bernasihat, tolonglah muhasabah dan introspeksi diri. Marilah kita merenung hikmahnya. Kenapa Rasulullah muncul dalam mimpi orang lain, tidak dalam mimpi kita? Mari kita muhasabah diri itu lebih baik. Dan mengapa kita tidak layak untuk bermimpi Nabi SAW? Anda fikir dan renung-renungkan. Saya tidaklah mahu mengatakan di sini bahawasanya kita perlu taksub kepada mimpi, tuan-tuan dan perempuan. Tapi bermimpi bertemu dengan Nabi itu adalah mulia, tuan-tuan dan perempuan. Jangan diremeh, jangan dipermainkan. Mimpi itu adalah mimpi yang indah, mimpi yang baik. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan syafaat Nabi SAW. Ketika kita duduk di hujung-hujung zaman, dah tembik sangat, tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita pergi menuju ke alam akhirat yang kekal abadi. Terima kasih kepada anda yang terus menonton sampai ke saat ini. Marilah kita membanyakkan amal ibadat, membanyakkan selawat, membaca Al-Quran dan memahami dan mentadabbur maknanya, membanyakkan selawat ke atas Nabi dan membanyakkan membaca doa. Mudah-mudahan tuan-tuan kita menjadi insan yang bertakwa dunia hingga akhirat. Kalau anda belum subscribe, tolong subscribe, tolong like, tolong dan share supaya mendapat manfaat daripada video ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.